Nama saya Wan Nur Afika binti Wan Muhammad Kamil. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawi binti Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaika binti Muhammad Rashidi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Isrina binti Muhammad Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Muhammad Takiuddin. Kita mulakan dengan pengenalan kepada epistemologi. Dari sudut etimologi, epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani iaitu logik dan epistemi. Logik bermaksud tentang pengetahuan manakala epistemi membawa maksud pengetahuan. Jadi, epistemologi ini adalah pengetahuan tentang pengetahuan. Apakah yang dimaksudkan dengan pengetahuan tentang pengetahuan ini? Selepas ini saya akan memberi contoh untuk kita semua lebih faham pernyataan ini. Epistemologi dari sudut terminologi pula, daripada Oxford Dictionary of Sociology, epistemologi bermaksud the philosophical theory of knowledge on how we know what we know. Ini bermaksud epistemologi adalah mengenai bagaimana pengetahuan yang dimiliki diperolehi seseorang individu. Selain itu, epistemologi adalah satu disiplin ilmu yang bersifat menilai, menentukan standard dan juga menguji serta membahas tentang kesahihan sesuatu pengetahuan. Dapat kita lihat di sini juga 3 subsistem penting dalam falsafah ilmu, iaitu yang pertama, ontologi. Ontologi dia membahaskan tentang apa yang kita nak tahu dan seberapa jauh kita nak tahu tentang sesuatu. Kemudian, yang kedua adalah epistemologi, iaitu membahas bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu perkara. Dan akhir sekali, aksiologi yang membahas nilai kegunaan pengetahuan. Bagi memudahkan untuk kita semua faham dengan lebih mendalam apakah itu pengetahuan tentang pengetahuan, saya akan kongsikan satu contoh. Sebelum itu, kita mesti tahu persoalan epistemologi iaitu apakah yang dimaksudkan dengan ilmu. Bagaimana seseorang itu tahu tentang sesuatu perkara. Contoh paling mudah. Kita ambil definisi berikut. Knowledge is justified through belief. Ada 3 elemen di sini untuk mengesahkan sesuatu itu adalah ilmu. Yang pertama, justified. Seseorang itu perlu dapat menjustifikasikan pernyataan. Yang kedua, pernyataan tersebut perlu benar. Dan yang ketiga, seseorang perlu percaya terhadap pernyataan tersebut. Okey, kita mulakan dengan contoh yang tertera di sini. Bumi berbentuk sfera. Bagaimana kita mahu menjustifikasikan pernyataan ini adalah dengan bukti yang kukuh, logik dan jelas. Pada zaman yang serba maju dan canggih ini, kita dapat menjustifikasikan pernyataan ini hanya dengan melihat gambar di satelit bahawa bumi berbentuk sfera. Yang kedua, adakah pernyataan ini benar? Ya, kerana kita telah menjustifikasikan ia dengan bukti yang jelas sebentar tadi. Ketiga, adakah ia boleh dipercayai? Ya, ia adalah boleh dipercayai kerana kita dapat melihat dengan panca indera yang dikurniakan kepada kita. Ilmu atau pengetahuan kita untuk mengesahkan pernyataan bumi berbentuk sfera itu dipanggil sebagai epistemologi. Objektif kajian. Yang pertama, bagi memahami makna dan definisi epistemologi dengan lebih tepat dan mendalam. Dan yang kedua, bagi mengenal pasti perbezaan epistemologi dari pandangan Islam dan Barat dari pelbagai sudut. Tajuk untuk artikel pertama ialah Epistemologi Islam dan Barat. Artikel ini telah ditulis oleh Ali Imran Sinagab dan telah diterbitkan pada bulan Julai 2017. Untuk persoalan kajian bagi artikel pertama ini, ia membincangkan tentang sejarah epistemologi sumber ilmu Islam dan Barat secara terperinci serta menyatakan perbezaan ilmu Islam dan Barat yang berbeza dari pelbagai segi. Bagi metodologi artikel ini pula, isi di dalam artikel ini didapati daripada bahan-bahan bacaan jurnal dan internet serta penelitian daripada kajian-kajian yang lepas.
Selanjutnya, untuk hasil kajian, telah didapati bahawa secara umumnya, para ulama pada zaman Islam telah membahagikan ilmu kepada dua bahagian, iaitu ilmu pengetahuan Islam yang berpandukan Al-Quran seperti ulum diniyah, ulum al-nakliyat, ulum syariah, ulum Islamiyah dan ulum Arab. Ilmu tersebut juga termasuklah ilmu tafsir, hadis, ilmu kalam, fiqh dan juga tasawuf. Manakala ilmu barat pula menggunakan metod berdasarkan pemikiran akal, sistem penelitian, analisis dan berusaha menggunakan bukti yang dapat diterima secara rasional dan logik akal. Artikel 2. Epistemologi Islam dan Barat. Persoalan kajian ialah ia membahaskan tentang perbezaan ciri-ciri epistemologi Islam dan Barat. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini berbentuk kualitatif, iaitu merujuk kepada artikel-artikel yang lain. Seterusnya, hasil kajian yang telah saya dapati adalah antara ciri-ciri epistemologi barat ialah pertama, sumber ilmunya hanya terbatas pada akal semata-mata. Kedua, pendekatannya bersifat dikotomi atau kata nama lain dualism. Dualism ini bermaksud dua prinsip yang saling bertentangan. Hal ini ia akan mempengaruhi proses untuk memahami, menganalisis dan menghuraikan hakikat ilmu dan kebenaran. Ketiga, anthropocentrism adalah menempatkan manusia sebagai pusat kebenaran yang mampu menghasilkan perpisahan dengan wahyu Allah. Keempat, sekular bermaksud perpisahan antara ilmu pengetahuan dan agama, di mana agama difahami sekadar hanya berkaitan dengan urusan peribadi, sehingga sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah terhad. Dalam sejarah tamadun barat, terdapat penentangan antara para ilmuwan yang menggunakan akal dan orang gereja yang melembagakan agama Kristiannya. Maka, temuan-temuan ilmiah yang tidak bersesuaian dengan agama gereja harus dibatalkan demi menjaga kewibawaan gereja itu sendiri, sehingga adanya terkorban demi mempertahankan pendirian ilmiahnya. Kelima, ketidakpercayaan terhadap agama. Keenam, keraguan disebabkan pengetahuan yang sering menimbulkan kekeliruan dan skeptisisme. Manakala ciri utama epistemologi Islam adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dapat membawa keseimbangan antara akal dan wahyu. Tak lain tak bukan, ilmu Islam juga dapat membantu dalam mengenal Tuhan kita yang Maha Esa. Namun, dalam mengenal Allah, ia memerlukan petunjuk kerana akal ini tak mampu untuk menjangkaui yang luar dari batasan. Maka, ilmu Islam sentiasa berkait rapat dengan iman juga ihsan. Seterusnya, saya akan menerangkan bagi artikel yang ketiga. Bagi nota kaki, artikel ini telah ditulis oleh Mukhlis Arifandi dan artikel ini telah dikeluarkan pada tahun 2018. Tajuk artikel ini ialah Perbandingan Epistemologi sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan menurut Islam dan Barat. Penerbit artikel ini ialah Institut Dirasat Islamiah Al-Amin Peradwan. Dalam artikel ini, perbahasan ataupun persoalan kajian yang telah dikupas ialah mengenai perbandingan epistemologi dari segi sumber-sumber ilmu serta bagaimana cara manusia memperolehi ilmu menurut Islam dan Barat. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan dan juga dapat didefinisikan sebagai cabang falsafah yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur ataupun metod bagi sesuatu pengetahuan. Ilmu atau knowledge merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Namun, dalam pemahaman mengenai sumber dan cara memperolehi ilmu ini, terdapat perbezaan sehingga menimbulkan ilmu yang bersifat agama dan ilmu yang bersifat duniawi. Menganggapi persoalan mengenai sumber epistemologi ilmu pengetahuan antara Islam dan Barat, terjadinya perbezaan yang sangat ketara. Hal ini dapat kita ketahui melalui berbagai macam sumber yang menjadi ciri khas. Seterusnya, bagi metodologi kajian yang digunakan dalam artikel ini ialah kualitatif, iaitu hasil daripada kajian lepas ataupun pembacaan artikel serta jurnal. Seterusnya, hasil kajian yang kami dapati ialah sumber epistemologi menurut Islam ialah
Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dan didukung oleh panca indera, akal dan hati menurut Imam Al-Ghazali. Sedangkan sumber epistemologi menurut Barat hanya terdapat pada akal sahaja, yang kemudian dari teori tersebut menimbulkan 3 aliran utama dalam Barat, iaitu rationalism, empirism dan criticism. Baiklah, berdasarkan artikel Muhammad Nur 2020 yang membawa tajuk epistemologi, makna dan perbincangan mengenainya dari sudut falsafah peradaban Islam. Persoalan utama bagi kajian berikut adalah perbahasan tentang perbezaan di antara epistemologi Barat dan epistemologi Islam dari sudut filsafat peradaban Islam. Bagi metodologi kajian berikut, penulis menggunakan kaedah kualitatif. Hasil kajian yang telah dikupas oleh penulis didapati daripada hasil-hasil kajian lepas. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan yang agak ketara di antara epistemologi Islam dan pandangan bagi epistemologi Barat. Perbezaan ini dapat diperhatikan dari segi pentakrifan sains. Dalam pandangan epistemologi Barat, apa yang diketahui adalah segala-galanya sejauh mana ia dapat diperhatikan secara sensual yang hanya terhad kepada bidang sains, fizikal atau empirical, sementara benda-benda lain yang tidak dapat disentuh, bukan fizikal dan metafizik tidak termasuk dalam objek yang dikenali secara saintifik. Hal ini demikian kerana epistemologi Barat terbatas pada panca indera manusia semata-mata. Berbeza mengikut epistemologi Islam, sains diterapkan sama seperti yang sah kepada sains fizikal empirical dan bukan fizikal ataupun metafizik. Pada sisi epistemologi Islam, peranan akal dalam menjalankan tugasnya memerlukan peranan hati dan bimbingan wahyu agar apa yang dilakukan dan difikirkan menimbulkan satu impak yang positif sama ada kepada dirinya sendiri atau kepada umat sejagat. Dalam jurnal bawah terbitan Jurnal dan Pranata Islam yang bertajuk Epistemologi Pendidikan Islam dan Barat, tulisan Muhammad Syaikhon tahun 2017 membahaskan berkenaan definisi-definisi epistemologi dari pandangan ahli-ahli falsafah dan perbezaan ilmu pendidikan Islam dan Barat. Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan kajian ini adalah kualitatif, yang mana mengambil kajian dari rujukan buku-buku falsafah dan pendidikan Islam seperti Filsafat Pendidikan Islam karya Muhammad Arifin dan Al-Tarbiyah fil Islam karya Ahmad Fuad Al-Ahwani. Berdasarkan definisi-definisi epistemologi yang telah diungkapkan di dalam kajian, penulis membawa satu konklusi bahawa ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, struktur, metod dan validitas pengetahuan. Selain itu, di dalam kajian ini menyatakan terdapat beberapa perbezaan yang ketara di antara pendidikan Islam dan Barat. Antaranya ialah pendidikan Islam mengembangkan pandangan yang menyeluruh antara yang baik dan yang buruk, sedangkan pendidikan Barat hanya menekankan aspek keburukan sahaja. Hal ini kerana pendidikan Islam berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat, sedangkan pendidikan Barat hanya berorientasi kepada kehidupan dunia semata-mata. Yang kedua, pendidikan Islam mengembangkan semua aspek kepribadian manusia mulai dari hati sehingga akal, sedangkan pendidikan Barat hanya memperhatikan akal sahaja. Sebagai contoh, pendidik dari sudut Barat berperanan sebagai penyampai ilmu dan mengenal potensi dan bakat pelajar bagi dapat mengembangkannya, manakala pendidik dari sudut Islam adalah pemberi ilmu, pembimbing dan pembentuk akhlak dan adab muridnya. Epistemologi merupakan dua kata yang berasal dari bahasa Yunani iaitu episteme, pengetahuan dan juga logos iaitu ilmu. Epistemologi berarti study atau teori tentang pengetahuan, the study or theory of knowledge.
Ia adalah cabang falsafah yang berkaitan dengan asal-usul, sumber, metod dan jenis sesuatu pengetahuan. Menurut ahli falsafah dan ilmuwan, terdapat beberapa metod mendapatkan ilmu pengetahuan. Antaranya adalah wahyu, empirisme, rasionalisme dan kritisme. Tidak dapat disangka lagi bahawa epistemologi Islam dan epistemologi Barat mempunyai perbandingan yang sangat ketara, iaitu dari segi sumber dan bagaimana cara manusia memperolehi ilmu tersebut. Dalam epistemologi Islam, sumber yang digunakan ialah berdasarkan wahyu, iaitu Al-Quran dan hadis. Ia juga disokong oleh panca indera, akal dan hati menurut Imam Al-Ghazali. Epistemologi Islam ini meliputi semua aspek kehidupan manusia, contohnya keagamaan, kepribadian, akhlak dan banyak lagi. Ini sangat bertentangan dengan epistemologi Barat, iaitu ia bersumberkan daripada pemikiran akal dan rasional sahaja sehingga mewujudkan 3 aliran pemikiran, iaitu rationalism, empirism dan kritism. Rationalism ialah satu sumber yang daripada akal sahaja, empirism adalah satu sumber daripada pengalaman dan kritism adalah satu sumber di mana untuk mengakhirkan perdebatan yang terjadi tentang objektif pengetahuan antara rationalism dan bahawa sumber-sumber ilmu menurut ilmuwan-ilmuwan Barat hanya terbatas pada akal dan panca indera sahaja. Mereka menitik beratkan hanya 2 komponen ini sehingga hasilnya makna ilmu terbatas kepada benda-benda yang nyata. Sedangkan berita sahih yang datang daripada wahyu mereka nafikan dan tidak memasukkan ke dalam definisi ilmu. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan nilai etika moral yang diatur oleh rasional manusia terus-menerus berubah. Bagi cadangan artikel, yang pertama adalah epistemologi, perbezaan dan pandangan dari sudut filsafat peradaban Islam. Dan yang kedua adalah perbahasan tentang perbezaan antara epistemologi Barat dan Islam. Kesimpulannya, epistemologi merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan tentang asal, sifat, karakter dan jenis pengetahuan. Epistemologi juga merupakan perbincangan tentang hakikat dari ilmu pengetahuan, dasar-dasarnya, ruang lingkup, sumber-sumbernya dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap kebenarannya. Secara tuntasnya, terdapat perbezaan di antara epistemologi Barat dan epistemologi Islam. Sumber ilmu pengetahuan yang utama dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan sumber ilmu pengetahuan menurut Barat ialah berpusatkan pada akal dan terbatas pada panca indera manusia itu semata-mata. Dan bagi pandangan epistemologi Barat, ia dikategorikan kepada 3 aliran utama, iaitu rationalism, empirism and kritism. Maka dapat disimpulkan di sini bahawa epistemologi menurut pandangan peradaban Islam tidak begitu rigid dan sangat fleksibel selagi mana ia berlandaskan kepada wahyu dan hati tanpa membelakangkan kepentingan kedua-duanya dalam menghasilkan sesuatu cabang keilmuan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.